Salam sejahtera, saya ucapkan kepada semua. Pernahkah anda semua mendengar sebuah lagu yang bertajuk Di Sini Senang? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana ku rasa senang. Ini merupakan lagu yang saya gunakan dalam kajian tindakan saya. Kajian tindakan saya bertajuk Keberkesanan Penggunaan Teknik Nyanyian dalam Meningkatkan Kemahiran Murid Tahun 4 Menjawab Soalan Pemahaman. Nama saya ialah Lau Unyoh. Saya berasal dari SJKC Chonghua Tudan. Dalam kajian tindakan ini, saya akan menjelaskan dalam 8 bahagian. Yang pertama, dari segi latar belakang saya. Saya merupakan seorang guru sekolah rendah. Saya telah mengajar selama 8 tahun. Saya berkelulusan sarjana muda dalam bahasa Cina. Walaupun begitu, saya pun mengajar bahasa Melayu selama 8 tahun. Saya pun menaruh minat yang mendalam dalam bahasa Melayu. Dari segi refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, bahasa Melayu ini merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Tidak dapat dinafikan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar utama di Malaysia. Jadi, setiap rakyat di Malaysia wajib mempelajari bahasa Melayu ini. Menurut DSKP, murid perlu membina dan menulis jawapan pemahaman dengan betul. Jadi, saya menggunakan teknik nyanyian ini untuk meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan pemahaman. Semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjawab soalan pemahaman ini, saya mendapati murid saya ada beberapa masalah. Yang pertama ialah kekurangan minat. Murid berasa petikan yang diberikan itu adalah sangat panjang dan tidak bermotivasi untuk membaca. Yang kedua, murid mengalami masalah tidak fokus pada kata kunci. Mereka cuak dan malas. Yang ketiga, penulisan ayat jawapan yang tidak lengkap. Ini adalah disebabkan oleh murid tidak prihatin pada kata kunci dan selalunya mereka kehilangan isi-isi yang penting semasa dalam menulis ayat jawapan mereka. Menurut Nur Syamida dan Suryana pada tahun 2016, murid mengalami masalah untuk membaca kerana jumlah isi kandungan dalam petikan terlalu panjang. Menurut Rini Lestari pada tahun 2012, seseorang guru perlu bijak dalam menggunakan kaedah yang kreatif dan inovatif. Ini adalah selaras dengan maklumat KPM dan juga KSSR di mana menekankan modul didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran. Dari segi fokus kajian pula, teknik nyanyian digunakan untuk meningkatkan minat dan kemahiran murid tahun 4 menjawab soalan pemahaman dalam bahasa Melayu. Dari segi objektif kajian pula, kajian ini bertujuan untuk meninjau sama ada teknik nyanyian ini dapat meningkatkan minat dan kemahiran murid dalam menjawab soalan pemahaman. Ada 3 objektif khusus di sini, iaitu yang pertama, meningkatkan minat murid-murid tahun 4 dalam menjawab soalan pemahaman. Yang kedua, meningkatkan kemahiran murid-murid tahun 4 dalam menjawab soalan pemahaman. Yang ketiga, menilai keberkesanan penggunaan teknik nyanyian dalam membantu murid menjawab soalan pemahaman. Okey, ini 3 merupakan 3 objektif kajian khusus. Seterusnya, kita akan lihat kepada bahagian kumpulan sasaran. Oleh sebab kesuntukan masa, jadi pengkaji hanya memilih 5 orang murid sebagai responden yang dinamakan dari murid A hingga ke murid E. Kelima-lima orang murid ini merupakan murid tahun 4 yang merangkumi 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Mereka ini mempunyai pencapaian sederhana dan rendah. Jadi mereka ini mengalami masalah apabila berhadapan dengan kosakata yang susah. Jadi yang paling penting, kelima-lima orang murid ini tidak mempunyai masalah disiplin. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pelaksanaan kajian. Dalam pelaksanaan kajian ini, saya akan bincangkan dalam 5 bahagian yang kecil, iaitu dari segi tinjauan masalah sehingga ke bahagian refleksi kajian. Okey, kita akan lihat yang pertama dari segi tinjauan masalah dulu. Dari segi tinjauan masalah, pengkaji telah mengumpulkan masalah murid-murid melalui 2 cara, iaitu dalam cara pertama iaitu pemerhatian, yang kedua analisis dokumen. Dari segi pemerhatian,
mendapati mereka adalah tidak fokus dan mudah berasa jemu dan bosan semasa dalam pengajaran. Kadang-kadang mereka juga pun mengantuk. Okey, yang kedua dari segi analisis dokumen iaitu buku latihan mereka. Bila saya semak buku latihan mereka, saya mendapati bahawa jawapan yang diberikan oleh mereka adalah tidak tepat dan selalunya mereka akan kehilangan kata kunci dan juga penulisan jawapan ayat adalah tidak lengkap. Dari segi analisis tinjauan masalah pula, murid A hingga murid E ini mempunyai masalah yang lebih kurang sama dan ada sedikit perbezaan. Okey, untuk murid A, murid ini adalah kurang minat dan selalu memberikan jawapan yang salah. Untuk murid B pula, murid ini adalah tidak berkeyakinan dan selalu memberikan jawapan yang salah. Untuk murid C pula, murid ini adalah bersifat cuai dan malas dan selalu tidak prihatin pada kata kunci. Untuk murid D pula, murid ini selalu keliru dengan pemilihan jawapan yang betul. Jadi dia selalu memberikan jawapan yang salah. Untuk murid E pula, murid ini selalu termenung dan bersifat lambat dalam pembelajaran. Dan dia selalu juga menunjukkan sikap yang tidak bersemangat dalam pembelajaran. Okey, jadi macam mana pula pengkaji untuk melaksanakan tindakan apa yang telah saya buat? Jadi untuk tindakan yang dijalankan, saya menjalankannya dalam dua fasa iaitu fasa pertama dan fasa kedua. Fasa yang pertama ini dijalankan semasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi 5 langkah iaitu set induksi, pencetusan idea, penghasilan idea, pengukuhan dan juga penutup. Dari segi set induksi, saya akan mengajar mereka melodi lagu di sini senang. Untuk pencetusan idea pula, saya akan mengajar mereka tentang lirik lagu di sini senang dan juga petikan tersebut. Dari segi penghasilan idea pula, saya akan bagi murid-murid duduk dalam kumpulan untuk membincang tentang petikan yang mereka terima dan mencarikan jawapan bersama-sama. Untuk pengukuhan pula, saya akan memberikan lembaran kerja kepada semua murid untuk membuat latihan mereka secara individu. Jadi untuk bahagian penutup pula, saya akan menyuruh murid-murid untuk membuat nyanyian satu kali lagi lagu pemahaman tersebut. Untuk fasa yang kedua akan dijalankan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran ini sebanyak 2 kali. Maksudnya saya akan jumpa dengan mereka 2 kali lagi untuk memberikan lembaran kerja untuk mereka untuk membuat. Okey? Jadi ini merupakan contoh lirik lagu pemahaman yang telah saya gubal berdasarkan melodi lagu Di Sini Senang. Seterusnya, macam mana pula saya mengumpulkan data-data yang saya berkaitan dengan minat, kemahiran dan juga kebaikan dan kelemahan teknik-teknik ini. Dari segi minat, saya menggunakan soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Dari kemahiran pula, saya menggunakan cara soal selidik, temu bual dan juga analisis dokumen. Untuk kebaikan dan juga kelemahan pula, saya menggunakan cara temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Okey, jadi untuk memastikan kajian tindakan saya ini mendapat kebolehpercayaan dan kesahihan yang tinggi, saya menggunakan triangulasi kaedah. Untuk bahagian yang seterusnya, iaitu dari segi pelaksanaan tindakan dan penilaian. Soalan satu saya, adakah penggunaan teknik nyanyian dapat menarik minat murid-murid tahun 4 dalam menjawab soalan pemahaman? Kita lihat dari segi soal selidik. Jadi lihat di sini, skor min yang diperoleh dari sini adalah melebihi 4.0, itu bermaksudnya agak bagus. Jadi kata kunci yang ada di sini adalah seronok, ingin, suka dan menarik minat. Jadi kita lihat daripada data yang kedua pula, iaitu dari segi temu bual. Jadi temu bual di sini boleh menunjukkan respon positif yang diterima daripada murid-murid. Contoh kata kunci, lebih menarik, suka, masih mahu menjawab, tak sabar-sabar lagi dan paling penting, murid telah bertambah keyakinan untuk menjawab lagi. Okey, jadi untuk bahagian yang ketiga pula iaitu dari segi pemerhatian. Macam mana pula dengan pemerhatian? Skor min yang diperoleh dari sini juga menunjukkan tahap yang agak bagus iaitu melebihi 4.0 ke atas. Jadi kata kunci yang boleh ditunjukkan di sini ialah menumpukan sepenuh perhatian, daya usaha yang tinggi, minat yang tinggi, keseronokan dan murid menikmati. Paling penting, murid melibatkan diri secara aktif dengan menanya soalan. Okey, kita lihat soalan yang kedua iaitu adakah
penggunaan teknik nyanyian ini dapat membantu murid-murid meningkatkan kemahiran menjawab soalan pemahaman. Dari segi soal selidik, boleh lihat mean score ini melebihi 4.0 ke atas. Kata kunci yang boleh dilihat di sini, mengingat kemahiran, senang diingati. Kata kunci ini boleh membantu murid dalam mencari dan juga menulis. Okey, untuk bahagian kedua pula, dari segi temu bual, kita tengok respon positif yang diterima daripada murid, iaitu murid senang mencari jawapan, mencari dan menulis kata kunci dulu, sudah boleh ingat, banyak membantu dan paling penting, murid berasa tidak risau lagi semasa mencari jawapan. Okey, kita lihat data yang ketiga, iaitu dari segi analisis dokumen. Boleh lihat di sini, markah-markah yang diperoleh itu adalah agak tinggi. Markah penuh yang diberikan adalah 8 markah. Tapi murid kita boleh mencapai 5 markah hingga ke 8 markah ke atas. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga, apakah kebaikan dan kelemahan penggunaan teknik nyanyian ini? Okey, kita lihat data yang pertama iaitu daripada temu bual. Dari temu bual ini boleh dapati murid itu apa yang mereka respon masih akan guna adalah seronok, mengelakkan kecuaian, akan digunakan setiap kali dan mereka sangat suka menggunakan teknik nyanyian ini. Okey, kita lihat pula teknik yang bukan teknik, kita lihat pula data yang kedua iaitu dari segi pemerhatian. Dari segi pemerhatian ini, apakah kata kunci yang boleh kita jumpa iaitu yang pertama, memberikan tumpuan sepenuhnya, murid berasa gembira, murid dapat melibatkan diri dengan mengangkat tangan dan bertanya soalan dan murid menunjukkan perasaan gembira. Paling penting, murid belajar dalam keadaan yang seronok. Okey, dari segi analisis dokumen pula, kita boleh lihat ya, murid dapat membulat, menulis kata kunci yang penting. Jadi kita boleh lihat di sini ialah kata kunci telah dicari dan ditulis. Tapi untuk bahagian ini pula, terdapat murid yang membuat kesalahan ejaan yang menyebabkan mereka tidak mendapat markah yang penuh. Okey, jadi ini merupakan refleksi kajian. Jadi refleksi akan saya bincangkan dalam 3 bahagian iaitu refleksi kajian tindakan, refleksi pengajaran dan pembelajaran dan juga refleksi kendiri. Dari segi refleksi kajian, saya telah mempelajari untuk menyusun isi-isi penting dalam kajian saya secara sistematik dan untuk memastikan kajian tindakan saya mendapat kebolehan dan kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi, saya telah menggunakan triangulasi kaedah. Dari segi pengajaran dan pembelajaran pula, saya telah menggunakan teknik pengajaran yang pelbagai. Ini penting sebagai seorang cikgu. Sebagai seorang cikgu, kita perlu belajar untuk menggunakan teknik pengajaran yang pelbagai demi mewujudkan sebuah suasana kelas yang ceria. Dan untuk refleksikan diri pula, paling penting sebagai seorang cikgu, kita mesti ada sifat untuk mencuba pelbagai jenis teknik pengajaran yang ada. Okey, yang kedua, kita mesti bersifat merendahkan diri. Okey, seperti saya, walaupun saya tidak mempunyai suara yang merdu seperti penyanyi, tapi saya merendahkan diri saya untuk menyanyi bersama dengan murid-murid. Dalam keadaan macam ini, murid berasa tidak ada jarak jauh dengan cikgu dan mereka dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa dan senang. Jadi ini merupakan bahagian tentang pelaksanaan kajian. Dan seterusnya, saya akan beralih ke bahagian seterusnya iaitu cadangan kajian ini. Apa yang boleh ditambahbaikkan lagi? Dari segi cadangan kajian ini, saya akan membuat penambahbaikan dari segi format petikan yang digunakan. Format ini akan saya gunakan dalam pelbagai jenis lagi. Contohnya adalah seperti perbualan, dialog, laporan, surat rasmi, surat tidak rasmi dan sebagainya. Ini dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran mereka lagi dalam menjawab soalan pemahaman. Untuk bahagian kedua ialah dari segi masa dan jumlah responden. Saya rasa masa dan jumlah itu boleh ditambahkan banyak lagi supaya lebih banyak murid boleh menceburi diri dalam kajian tindakan saya ini. Okey, jadi untuk bahagian paling belakang iaitu bahagian penutup. Jadi sebenarnya menjawab soalan pemahaman ini bukan sesuatu yang sangat susah. Dia sebenarnya sangat senang. Paling penting kita mesti menarik minat murid dan meningkatkan kemahiran murid untuk menjawab soalan pemahaman. Dan dalam kajian tindakan saya ini, saya mendapati bahawa teknik nyanyian ini telah meninggalkan kesan yang agak positif dalam kajian tindakan saya ini. Jadi saya berharap saya dapat menjalankan kajian tindakan yang pelbagai lagi pada masa akan datang. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.